Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, welcome back to channel. Selamat datang ke channel saya, iaitu channel Sewangi Attar Zon Dakwah. Jadi alhamdulillah, seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan bawa tajuk, iaitu saya akan kupas berkaitan dengan zihar. Jadi alhamdulillah, apa khabar semua? Harap semua sahabat-sahabat saya dalam media sosial ni, YouTube ataupun Facebook ataupun Instagram ni semua sihat dan juga disayangi oleh Allah Taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT dalam tempoh kita diuji oleh Allah Taala ni. Jadi kita menahan sabar ya dengan ujian Allah Taala. Jadi alhamdulillah, hari ini saya akan kupas tentang bab zihar. Sebenarnya zihar ni dah ada pada zaman Rasulullah dulu. Ketika bila mana pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, seorang isteri kepada sahabat Nabi, iaitu Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ni adalah isteri kepada Aus bin Somit. Aus bin Somit ni adalah sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu dia mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah diziharkan oleh suami aku, Aus bin Somit, tapi aku mempunyai anak. Kalau sekiranya aku bagi kepada Aus bin Somit, maka tak ada apa-apa untuk aku. Jadi pada ketika itu, maka haram tubuh badanmu untuk Aus bin Somit." Jadi pada ketika itu, dia tak tahu nak buat apa. Jadi dia minta kepada Allah Ta'ala. Dia puas dan mengadu, "Ya Allah, susahnya lah. Ya, macam mana nak buat?" Jadi pada ketika itu, dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Khawlah binti Hakim ni dia mengadu kepada Allah. Jadi pada itu turunlah ayat yang berbunyi, "Orang-orang yang ziharkan isterinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah, kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan perempuan-perempuan yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah amat pemaaf lagi maha pengampun." Surah Al-Mujadalah ayat 2. Jadi ayat tersebut ketika bila mana turun, ayat tersebut turun kepada Nabi SAW. Jadi sebenarnya zihar ni adalah menyamakan sebahagian daripada belakang ataupun punggung isteri, seperti mana kita menyamakan ibu kita ataupun ibu saudara kita. Jadi perbuatan tersebut adalah hukum jatuh pada haram, jadi tidak dibenarkan. Zaman dahulu, pada zaman jahiliah dulu, iaitu zihar ni dianggap sebagai talak. Jadi pada ketika itu dia telah menziharkan isteri dia. Jadi kalau dia tak nak isteri dia, dia akan beritahu, "Punggung kamu ataupun belakang kamu seperti ibu aku." Jadi itulah orang zaman jahiliah dulu. Jadi pada ketika itu Islam datang, Islam bawa kebaikan. Ada sebab-sebab dan munasababnya. Jadi alhamdulillah, hari ini kita cerita sikit tentang bab zihar. Okey. Zihar ni terbahagi kepada 4 rukun. Yang pertama sekali, okey, dengar ya, saya cerita ya. Zihar ni terbahagi kepada 4 rukun, iaitu yang pertama sekali muzahir, yang kedua muzahir minha, yang ketiga musyabbah bih, dan yang keempat sirah. Apakah itu muzahir? Rukun yang pertama dikenali sebagai muzahir. Muzahir ni ialah hendaklah ia seorang suami yang sah talaknya. Jadi zihar tu akan berlaku bila mana kalau sekiranya suami yang sah tadi melafazkan kepada dia, dengan syarat suami tadi yang sah. Yang kedua pula iaitu muzahar minha, iaitu perempuan yang diziharkan hendaklah ia isteri seorang isteri walaupun dalam masa iddah talak raj'i. Jadi hendaklah syarat yang kedua ataupun rukun yang kedua adalah isteri dia yang dilafazkan tadi. Isteri dia sah dari segi hukum syarak, bukan tunang. Bukan tunang. Contohlah kalau kita beritahu pada tunang kita, "Wahai tunang, mata awak ni ataupun telinga awak ni sebiji macam mak saya." Itu tak dikira sebagai zihar kalau tunang kita ataupun awet kita. Contohlah kan. Okey, seterusnya pula iaitu rukun yang ketiga, iaitu musyabbah bih, iaitu orang yang disamakan dengannya. Siapa? Iaitu ibu kita ataupun ibu saudara. Jadi tidak dibenarkan ibu seibu tak dibenarkan kita menziharkan. Contohlah zihar ni iaitu
kita beritahu kepada isteri kita tadi, iaitu contoh belakang awak tu sebiji macam belakang mak saya, maka dia jatuh pada zihar sekiranya kita qasad dalam hati kita. Yang keempat pula iaitu syarat zihar ni iaitu sirah. Sirah ni apa dia? Iaitu sirah ni lafaz, iaitu contohnya kamu, kepala kamu, tangan kamu atau anggota zahir yang lain seperti belakang ibuku atau tangannya. Contoh kalau kita menyamakan isteri kita, contoh kita beritahu, tangan awak ni sebiji macam tangan mak saya. Tapi kalau contoh kita beritahu, tangan awak ni sebiji macam Nelofa ataupun Siti Nurhaliza, mesti dia bangga punya. Padahal tangan dia penuh hitam legam dengan daki. Masya Allah. Jadi pada ketika itu, kalau kita menyamakan sebahagian daripada tubuh badan isteri tadi, menyamai dengan ibu kita ataupun ibu saudara kita susuan, maka dia jatuh kepada zihar. Jadi hukumnya jatuh pada haram. Kadang-kadang kita sengaja ataupun tidak sengaja. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, boleh tak kalau kita samakan hidung kita kalau kita buat gurau dengan isteri kita? Contoh kita beritahu pada isteri kita, hidung awak tu sebiji macam tiang elektrik. Boleh tak Ustaz? Adakah dikira sebagai zihar? Itu tak dikira sebagai zihar kalau kita menyamakan dengan benda-benda lain, dengan jisim-jisim lain, ataupun kita menyamakan seperti pokok. Muka awak ni macam pokok lah. Tu tak dikira sebagai zihar. Ataupun isteri menziharkan suami. Tidak ada dalam hukum, iaitu isteri menziharkan suami, tak jatuh pada zihar. Contoh kalau si isteri tadi beritahu kepada suami dia, tangan awak ni sebiji macam tangan mak saya, itu isteri yang beritahu, maka tak dikira sebagai hukum zihar. Itu gurau sahaja, ya. Okey. Jadi zihar ni tidak boleh lah, ya, tidak boleh. Dan juga adapun anggota yang batin tidak dikira sebagai zihar, iaitu jantung, hati, limpa, paru-paru, dan juga juzuk seperti lebihan susu ataupun air liur. Contoh kita beritahu kepada isteri kita, air liur awak ni sebiji macam air liur ibu saya ataupun ibu saudara saya, maka tu tak dikira sebagai zihar. Ya, zihar ni adalah anggota yang kita nampak, iaitu zahir. Contoh mata, contoh telinga, contoh hidung, contoh rambut, contoh kulit, contoh belakang, contoh punggung ataupun bentuk punggung dan sebagainya, maka tu dikira sebagai zihar. Kalau contohlah kita beritahu pada isteri kita, kita bergurau dengan dia, contoh, saya tengok jantung awak ni sebiji macam jantung mak saya, itu tak dikira sebagai zihar, sebab dia benda yang tidak nampak, dia benda yang batin. Okey. Contoh, tiba-tiba kita ternampak kesan susu yang terkeluar daripada payudara isteri kita tadi. Contoh dia baru lepas menyelesaikan tugasan dia menyusukan anak kita, tiba-tiba terkeluar sikit susu. Kita beritahu, susu awak ni sebiji macam susu mak saya lah. Tu tak dikira sebagai zihar. Ataupun contohlah, tiba-tiba isteri kita cirit. Isteri kita cirit dalam bilik air, tiba-tiba contohlah. Jadi pada ketika itu dia keluar, kita beritahu pada dia, sayang, bunyi cirit awak ni sebiji macam cirit mak saya. Itu tak dikira sebagai zihar, ya. Itu tak dikira sebagai zihar. Dan juga lafaz kinayah seperti kamu, seperti ibuku, mata ibuku atau lain-lain anggota yang biasa disebut sebagai memuliakan atau menghormati seperti kepalanya. Tetapi kalau qasad zihar, maka jadilah zihar. Sebaliknya tidak zihar tanpa niat zihar. Contoh kita nak memuliakan ibu kita ataupun kita nak memuliakan isteri kita. Contohlah kita beritahu, mata awak ni sebiji macam mata mak saya, tapi kita tidak mengqasadkan, kita tidak meniatkan untuk zihar, maka tidak jatuh pada zihar, ya, sebab kita nak memuliakan ibu tu ataupun isteri kita tadi, ya. Jadi saya nak beritahu kat sini, kafarah zihar ni iaitu kita tidak boleh bersama dengan isteri. Kita boleh bercumbu, kita boleh memegang dia, kita boleh mencium dahi dia, boleh dibolehkan dari segi syarak. Tapi kita tidak boleh melakukan persemedaan daripada pusat sampai ke lutut, tidak dibenarkan oleh syarak, maka jatuh pada dosa besar. Dan sebelum kita nak menyetubuhi ataupun kita nak bersama dengan isteri kita tadi, yang pertama sekali iaitu kafarah diri. Yang pertama iaitu kita kena merdekakan seorang hamba yang beriman dan selamat daripada aib
dan cacat cedera yang nyata menghalangnya melakukan kerja dan usaha. Ya. Jadi kita kena merdekakan seorang hamba yang beriman. Nak cari seorang hamba yang beriman sekarang ni susah sekarang ni, bukan macam zaman Rasulullah dulu. Dan yang kedua pula, jika tidak mampu mendapatkan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan niat menunaikan kafarah zihar. Jadi dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan niat untuk menunaikan kafarah zihar tadi. Tidak boleh berhenti. Jadi dia kena laksanakan kafarah zihar tadi, iaitu denda zihar tadi 2 bulan berturut-turut. Masya-Allah. Itu denda bagi orang yang menziharkan isteri dia. Dan yang ketiga pula, iaitu jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang fakir miskin, seorang 1 cupak makanan yang mengenyangkan pada kebiasaan negeri berkenaan. Jadi bila mana pada ketika itu kita tak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kita cari iaitu 60 orang fakir miskin untuk kita bagi makanan. Contoh kita nak masak ke, contoh kita nak bagi beras ke, bagi dia kenyang, maka terlepaslah kita daripada kafarah zihar tadi ataupun denda zihar tadi. Ya. Apabila dia gagal melaksanakan ketiga-tiga jenis itu, maka kafarah itu akan kekal di atas tanggungnya. Jadi bila mana kalau seseorang itu gagal dalam melunaskan denda dia tadi, maka kafarah itu akan kekal di atas tanggungannya. Ya, kalaulah dia mampu melaksanakan satu jenis saja, wajiblah ia laksanakannya, walaupun sebahagian atau separuhnya sahaja, seperti 1 cupak atau setengah cupak sahaja. Tidak halal bagi suami yang berzihar melakukan persetubuhan sehinggalah dia menunaikan kafarah tersebut. Jadi tidak halal bagi seorang suami dia mempergauli isteri dia tadi kalau sekiranya dia tak melakukan kafarah zihar tadi. Ya. Adapun selain daripada persetubuhan seperti memegang, mencium dan lain-lain keseronokan yang tidak melibatkan antara pusat dan lutut adalah diharuskan. Jadi kita kena berhati-hati bila mana kita menyebut perkataan zihar tadi. Ada orang beritahu saya, Ustaz, kalau sekiranya kita menziharkan isteri kita tadi, adakah dikira sebagai talak? Tidak. Tidak dikira sebagai talak. Talak lain. Macam talak ni saya pernah cerita tentang bab vlog ataupun video yang lepas. Ini berkaitan dengan zihar. Zihar ni maksudnya kita menyamakan sebahagian daripada anggota tubuh badan isteri, menyamai dengan ibu kita ataupun ibu saudara kita. Itu yang diharamkan dalam Islam. Ya? Jadi tak dibenarkan. Tak dikira sebagai talak. Jadi berhati-hati bila mana kita menyebut perkataan zihar tadi. Contoh, kalau kita nak bergurau dengan isteri, contoh kita nak panggil isteri tadi, contohlah, sebab saya tengok dalam satu kisah ketiga baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan yang sangat manja. Dia panggil Aisyah dengan 2 nama, satu Aish, satu Humairah. Aish ni maksudnya singkatan daripada Aisyah. Aish dipanggil, dan Aisyah pun dalam keadaan terkedik-kedik pada ketika itu. Cantik Aisyah ni. Dan yang kedua pula dia memanggil Aisyah iaitu Humairah. Humairah ni maksudnya pipi yang kemerah-merahan, yang cantik. Jadi kita pun boleh panggil isteri kita Humairah. Jangan kita panggil celaka, jangan kita panggil nama yang bukan-bukan. Kalau boleh kita panggil dengan nama yang indah. Humairah maksudnya pipi yang kemerah-merahan. Kalau sekiranya isteri kita ni kita nakkan panggilan yang cantik, kita bagi nama yang cantik. Macam contoh, tapi janganlah pula kalau sekiranya isteri kita tadi, kita dikurniakan isteri yang berkulit gelap, kita panggil Aisyah ataupun kita panggil Humairah. Humairah tu maksudnya pipi yang kemerah-merahan. Jadi isteri kita pula beritahu, abang perli saya ke? Sebab sedangkan Humairah tu maksud dia iaitu pipi yang kemerah-merahan, sedangkan saya ni hitam. Jadi pada ketika itu berhati-hati kita bergurau dengan isteri kita, isteri bergurau dengan suami. Jadi alhamdulillah bila kita bergurau-gurau, maka akan timbul mahabbah dan perasaan kasih sayang itu sesama kita semua. Jadi berhati-hati bila mana kita menyebut perkataan zihar tadi. Jadi insya-Allah semoga keterangan ataupun ilmu yang saya sampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Jadi alhamdulillah, insya-Allah jangan lupa
subscribe dan juga like, dan juga kalau nak share lah insya-Allah, dan sebarkan ilmu ni kepada orang lain. Semoga menjadi amalan dan juga semoga menjadi keinsafan kepada kita semua. Lain kali kita jangan sebut perkataan yang tidak elok kepada isteri dan suami kepada isteri. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam vlog yang akan datang, dalam video-video yang akan datang berkaitan dengan hukum-hukum. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.